Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita dalam khusus kepimpinan KMNS. Barisan yang ada di sini adalah pemimpin-pemimpin pertengahan yang menggerakkan kolej ni lah. So dengan adanya sedikit khusus kepimpinan, kita akan lebih mencorakkan kolej kita. Ini acara perasmian dan terus slot satu combine sekali. Okey. Untuk khusus ni 3 orang diberi ceramah lah. Saya tak ceramah sangat. Dia masukkan sebagai slot merasmi menutup. Kan? Merasmi menutup gitu, slot gitu. So saya sendiri more kepada praktikal yang saya buat lah, dan nak ajak saudara-saudari dalam kepimpinan di kolej ini. Yang kedua adalah kita jemput pengarah Kolej Matrikulasi Selangor. Kolej Matrikulasi Selangor, kita umum mengetahui Kolej Matrikulasi Selangor pencapaian akademik dan sebagainya kebanyakan memang far berbanding dengan kolej lain. Ramai cakap sebab kolej itu ada ini ada itu, so menunda itu tak apalah, itu bonus kepada mereka. Tetapi saya yakin ada juga unsur-unsur yang kita boleh teladani. Adalah unsur-unsur teladani. Dia walau hebat macam mana pun, apa benda pun, kalau unsur-unsur tu tak ada, dia tak akan terjadi juga. Sebab kemudahan infrastruktur di Selangor tu dari dulu pun okey. Kenapa baru ini saja melonjak, kan? Patutnya dari dulu pun dah melonjak kan. Dulu dia lebih kurang kita sajalah. Yang ketiga, itu juga masih saya dengan Kolej Matrikulasi Selangor lebih kepada practicality lah, teori and practicality dalam kepimpinan. Yang ketiga, memang teori je. Itu Dr. Syukur, dia PhD dalam bidang kepimpinan. Only one di bahagian matrikulasi ini, only one dia lah. Theoretical, dia mau theoretical lah. Practical, dia juga pernah jadi ketua penolong pengarah pembangunan pelajar di bahagian. So mungkin ada sedikit perbezaan. Dan sekarang jadi ketua jabatan sastra iktisad di Kolej Matrikulasi Perak. So selamat berkhusus. Okay. So untuk ini, next slide. Slide saya terus lah. 1, 2 in 1 terus lah. Kalau ikut dia start 8.30, dia dah habis pukul 9 lah. Kan? Saya betul lah, laju hari ni tolak awal. Ini ada letak, tak ada. Okey. Khusus kepimpinan. Okay, next. Okay, good one. So the next. Okay. Ajakan paradigma pengurusan dan kepimpinan KMNS. Tuan-tuan ini adalah pemimpin di KMNS. So saya nak ajakkan paradigma
iaitu moving from good to great. Moving good to great ni saya mungkin waktu acara penutup nanti saya urai lebih sikit lah. Ini ada kena mengena dengan sini. Okay, next. Okay. Apa itu paradigma? Okay, Bani, apa itu paradigma? Okay, tanya dulu. Nanti tanya lah. Apa itu paradigma? Konsep pemikiran. Konsep pemikiran. Okey, apa itu paradigma? Sisi. Apa itu paradigma? Okey, bagi PDM. Pemahaman atau pendapat. So, kebanyakan orang faham lah. Syukur Alhamdulillah. Mungkin sebelum ni saya dah beritahu kan. So, mudah lah. Paradigma adalah konsep kepercayaan kepada sesuatu atau pemikiran terhadap sesuatu. Kenapa dia lambat keluar? Okey. Konsep pemikiran atau kepercayaan kepada sesuatu. Apabila kita percaya kepada sesuatu, akan memudahkan perjalanan kita lah. Kerana root kepada asas result, sikap dan sebagainya adalah berdasarkan paradigma. Okay. Paradigma ni lah yang akan membentuk. Kalau ikut Syad, okay. So apa yang saya cerita pun kebanyakan bukanlah, not really for me. Kalau ikut Syad, cuma saya gabung pelbagai buku lah. Paradigma buku yang kalau you tengok ada Stephen Covey dalam 7 Covey kita buat paradigma Syad, lebih kepada how to your thinking, apa nak berkata dan sebagainya. So paradigma ni akan membentuk sikap, sikaplah akan membentuk perasaan, perasaan menentukan tingkah laku, seterusnya tingkah lakulah yang menentukan hasil. Hasil yang kita ni nak mencapaikan polish kita ni, moving from good to be great, iaitu akan banyak bergantung kepada sikap, banyak bergantung pada paradigma. So step untuk menghasilkan hasil, kalau tingkah laku kita okey, salah hasil. Tingkah laku kita, college ini bagus. Antara result kenapa bagus? Berebut pelajar. Zahir yang ini berebut. Ni kata main ini saya nak, ini tak berebut. Oh, itu penanda yang bagus lah, berebut pelajar. Kenapa sains komputer contohnya? Kenapa kami kena hari Jumaat? Kami pun nak hari Senin. Contohnya lah. So antara tingkah laku. So tingkah laku ni adalah berkenaan dengan perasaan. Kita perasaan kita empati kepada pelajar dan sebagainya kan. Dan perasaan itu ni pada kita sikap. Kalau kita ini nilai-nilai yang baik dan sebagainya, sikap kita memang suka tolong orang dan sebagainya. So tengok kepada sikap tu asal daripada paradigma, nilai-nilai. Okay, next. Okay, paradigma. Seterusnya, pentingkah paradigma dalam kehidupan? Okay, next. Contohnya kisah Craig Bayazin. Saya dah cerita sebelum ni dalam kerajaan kabel. Saya cerita benda lain, tapi lebih kita menghampiri cerita lah, bukan Craig Bayazin. Sebelum cerita kabel. Contohnya ini saya ambil petikan daripada Covey. Dia cerita asas ni, cerita asasnya dalam buku dia. Banyak Covey banyak. Untuk menenangkan diri sebagainya lah. Antara cerita kan, dia kata ada seorang hartawan, dia tu mengidap kanser, mengidap kanser, dan doktor beritahu dia ini tak tahan lama dah, tunggu masa saja
nak meninggal. Seperti yang contohnya peribahasa sebelum kita kan. Tak lama dah meninggal dunia. Dan apa yang berlaku, dia sedih lah. Dia sedih. Kan? Dia sedih, kata doktor dia nak tak lama lagi nak meninggal dunia. Memang sedih. Apa yang berlaku lagi? Dia pun sedih lah. Oh, kesihatan, pelantar dan sebagainya. Tetapi dia ada indeks punya cita-cita dia. Impian, bukan cita-cita, impian. Impian dia nak mengelilingi dunia. Tapi duduk dalam wad semua, atas katil semua, kaya tapi duduk wad, apa nak buat? Dia tahun 1920-an. Waktu tu kapal terbang pun tak banyak lagi. Dia nak mengelilingi dunia. Sekarang kalau naik jet pribadi kuliah sekali harum kan, tapi pusingnya tu tak rasa apa lah kan. Ini dia nak pergi dunia. Dia nak naik kapal. Nak pergi dunia. Doktor kata pelik pelik lah. So berlaku ni. So dia pun dapat perubatan di universiti West, Northern West. Itu dia kata dia dapat perubatan. Dia pelik Northern West, ada utara dan baratnya. So dia dapatkan perubatan. Dia nak dapatkan perubatan dia. Kata tak boleh lah doktor ni. Tuan dia kata sakit. Nak meninggal dunia, mati dah. Duduk kat sini pun mati dah. Dia kata impian dia nak mengelilingi dunia. Family dia kata jangan pergi. Nanti nak meninggal, nak buat macam mana? Nak ke bumi macam mana? Tak apa, boleh ke bumi tempat negara dia. So nak buat macam mana? Kita bawa keranda sekali dia. Dan letak bawa peti sejuk sekali, nak letak keranda supaya balik itu. Dan dia pun bawa keranda dan menghayati dunia. Dia pergi sendiri, dia isap rokok dan sebagainya. Dia ni bukan Muslim, dia minum arak dan sebagainya. Kan? Dia enjoy on life. Dia enjoy dan sebagainya. Dalam keadaan dia kehidupan selama ni stres dengan kerja dia, dengan nak bisnes, dengan saham dia stres. Selepas tu begitu dia tak fikir dah benda tu. Dan dia enjoy dengan kehidupan. Dia pergi merata tempat. Dan dia nak kapal hampir setahun. Dan bila perjalanan dia balik, dia nampak makin lama dia makin sihat. Daripada atas katil dia boleh berdiri dan berjalan. Dan akhirnya bila masuk balik ke Amerika balik, dia boleh hidup seperti biasa. Daripada kanser kembali kepada asal. Buat apa? Sebab kepercayaan dia boleh impiannya tinggi. So boleh keadaan. Begitu juga setengah-setengah orang. Orang yang rajin bekerja. Bila bersara, ramai meninggal. Ramai bersara lepas tu meninggal. Kan? Sebab dia selalu sibuk tak ada nak buat apa. Kan? Mungkin sesuai, mungkin tak sesuai. Kita tak guna yang tak ada, menggunakan awal hidup tak lihat. Ada yang bersara, lama-lama dia wheelchair dan sebagainya kan, usuran. Ada yang bersara masih okey kan. Contohnya bekas Perdana Menteri kita. Ada dua bekas Perdana Menteri. Ada yang mati teruk, ada yang masih sihat kan. So kata apa? Sebab kehidupan kita mesti enjoy dalam kehidupan. So sebab itulah kita nak ajak-ajak sama-sama kita enjoy. Kerja ni enjoy. Kalau boleh janganlah bersara, sebab kita enjoy. Kalau nanti bersara, ada kawan saya, saya tak nak sebut sebab kawan awak juga. Okey, dia sign 58. Dia sign 58. Dia sign. Saya pun cakap kat dia, tuan, waktu bersama-sama saya, dia faham. Tuan, kenapa sign 58? Dia kata tua dah 58 ni kan.
Berarti berapa seorang ulama? Bila dia end tu, waktu dia bersara tu, dia masih semangat nak kerja. Kan? Masih semangat nak kerja. Lepas dia buat kerja, dia tak tahu nak buat rumah. Dia buat rumah dia cantik, buat longkang sana, buat benda sabar. Dia tak tahu nak buat apa dah. Kan? Kan? Saya nampak dia semangat lagi kerja. Kan? Saya tak payah sebut sangat dikit lagi. Oh, you orang takut kena tak bagi. Kan? So keliling dunia. Ha? Keliling dunia. Awak suruh tak suruh dia keliling dunia. Tapi keliling dunia bukit mahal. Kalau setakat kita tak cukup. Lain tadi yang boleh keliling dunia kan. So, siapa sini saya bukan 60 angkat tangan? Bukan 60. Bukan 60. Selepas bersara ni kena buat something. Nanti takut tu. Sign je. Apa kalau ada 65 sign je 65 dahulu. Lepas nak sampai tu kalau akak tak tahu, ambil lah. Optional. Apa artinya merasa kalau sakit? Okey. So paradigma ni boleh diprogramkan. Paradigma ni boleh diprogramkan. Kita lah programkan. Macam mana diprogram? Saya dah beritahu dahulu. Next. Macam mana programkan paradigma? Seperti yang naik bas cerita dah kan? Macam mana kita nak programkan paradigma? Boleh? Okey, patah balik sekejap. Aku tak gini. Okey. Macam mana paradigma diprogramkan? Contohnya lah. Okey. Azra seorang Adi. Mana Adi? Ada. Okey, Azra. Orang baru sini. Kita panggil khas. Sebab dia masuk sini dan duduk dalam bilangan khusus. Okey. Azra. Okey. Cuba bayangkan. Kenal tak Azra? Bangun Azra? Oh, saya ingat you kenal. Azra ni dulu bahagian metroplasi, pegawai bahagian metroplasi, kemudian dia sambung belajar buat PhD master. Lepas tu dia postingkan sekolah, lepas tu masuk sini metroplasi. Okey, duduk. Okey. Dia ijazah dia matematik, tapi sekarang ni mengajar sains komputer. Dalam kita tengok nak boleh sains mengajar matematik ke tidak. InsyaAllah kita tengok lagi. Okey, Azra. Cuba bayangkan, Azra tentu biasa di KL kan, naik monorail. Bayangkan naik monorail, Azra naik dekat hentian Puteri Wangsa kan? Lalu kalau bus stand, dia bus stand ke Pantai Timur. Sekarang dia dah ubah lah, dia pergi Gombak terminal kan, duduk kat tu dia ataupun bagi berkeliling Puteri Wangsa. Naik tersebut, Azra dia ni tak boycott, dia beli barang naik juga. Contohnya lah, jangan burger dan sebagainya kan, dan dia buat air, dia naik atas tu sebenarnya tak boleh bawa makanan dalam monorail lah, memang tak boleh. Tapi kalau bawa kawan naik apa kan. Naik atas tu, kemudian naik monorail sampai kat Grand Season, dan ada seorang pakcik macam tua sangat, macam muda sangat. Umur berapa tahun tak tahu? 50 muda. Saya 60 kan? Okey. Naik tu dia nampak. Betul naik bersama pelajar budak tu lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, lari sana. Budak-budak kan? Tuan-tuan dan puan-puan ada anak kecil sana, lari sana, lari sini kan? So tiba-tiba bergetuk. Bergetuk tak betul? Macam mana? Langgar. Bergetuk ni dah bahasa apa kan? Utara. Sah saya orang tahu kan? Sebab kami orang tanya, tuan orang mana? Saya tahu, saya orang Kedah. Tak, saya orang Kedah. Lahir lah Kedah. Tapi memang Kedah. Sebab tu rumah saya ada kat Kedah.
Rumah kalau tak tahu nak pergi mana, saya balik cuti tak tahu pergi dah. Tak tahu dia pergi gitu. Sebab ada rumah lain. Rumah yang kosong. Okey. Kemudian bertuh dia atau terlanggar dia. Terjatuh tertempar dengan burger dia terkabur, air menitik penuh. Kan? Lepas tu apa berlaku? Apa pandangan Azra pada budak tersebut? Ada jawab. Yang pertama sekali, kalau saya lah bertenang dulu. Tenang dulu. Tak makan. Bayangkan benda lain. Okey. Bagus Azra ni. Bertenang dahulu. Good. Kalau pusat Pandang lama. pandang lama-lama. Okey. Adrina. Mama tak sayang saya nak siapa lah ni betul aku ni. Cari mak dulu. Okey. Secara konsepnya kebanyakan orang bertenang, tenung, apa lah tu, itu is bagus lah bagi dalam education. Kebanyakan kita tanya memang marah lah, kebiasaan. Memang marah. Kalau saya tak marah, cuma bertenang tu tak marah. Kalau tak marah tak tenang. Sebab kakak tu kerja tak marah kan. Tapi aturan ni baik. Cik, dia bertenang tu, tenang. Cik kena buat sesuatu kepada anak cik. Cik kena buat sesuatu kepada anak cik. Orang tu tengok. Duduk. Cik, dengar tak saya cakap? Cik kena buat sesuatu kepada dia. Sebenarnya budak ni bukan anak saya. Saya ambil. Dia orang naik kereta accident. Ayah budak tu meninggal immediately masa tu. Dan budak ni yang mak dia selamat, tapi mak dia cedera parah, masuk hospital tersebut. Dan budak ni kecil lagi, baru 3 tahun. Dan mak dia baru meninggal dengan sebentar. So saya memang kena buat sesuatu seperti cik. Apa pandangan you pada budak tu? Kita kena menghayatilah apa sebenarnya berlaku. Apa pandangan pada tu? Oh, saya cuma Tak ada faham. Ya? Simpati. Kesian sungguh. So you change of paradigm daripada marah kepada simpati. So contoh engine of paradigm, kepercayaan kepada sesuatu ubah. Tetapi perubahan tersebut itu contohnya drastik. Dalam kebanyakan benda dia perlu perubahan secara beransur-ansur. Itu perubahan drastik. Okay, so kita go to next. Moving from good to great. Moving from good to great. Okay, ini edukasi yang baru. KJ saya dah tunjuk dah sebelum ni. KJ saya tunjuk ni. Selepas saya buat ni secara holistik balik. Yang utamanya urus takbir lah. Yang baru, yang lain tu okey. Ni saya dah. Yang pertama sekali urus takbir yang kita nak buat adalah pengurusan pentadbiran dan kewangan. Pentadbiran, urusan takbir dan sebagainya kita nak buat dulu. Contohnya kita nak bagi pergerakan gaji yang segera kepada SSPA. So tuan-tuan pun sign. Saya pun dah sign lah. Ramai tanya nak sign ke tidak. Saya kata dua benda. Pension masih ada kepada satu benda. Tu naik gaji sign je lah. Kan kalau tak nak sign pun boleh juga. Tetapi nanti naik grade dia tukar automatik. Gaji tak naik dah. Naik gaji dia tak. Kakak tak naik grade lagi lepas tu. Kan duduk situ tak apa lagi.
Adi pun dia jemput khas. Orang baru kita nak cukupkan khusus. Tapi bukan cukup tu sekadar cukup, memang baguslah. Okey. Okey. So, apa nak buat? SSP tadi kan? Kita kena siap Q8 sebelum 15 November. Sign 21 Oktober hingga 30 November. Oh, saya pun segera sign. Okey, hantar. Bila segera sign, saya dilibat urus oleh bahagian sembola tu. Dia kata, tengah-tengah mana dia urus. Dia kata, apa saya awal nak? Mana sah? Arahan 21 hingga 30 November tarikh tu lah. Kalau sign sebelum tu tidak sah, selepas itu tidak tolak. Betul-betul. Okey. Lepas tu saya sign dah tahu, oh kena sign 4. Pegawai tu kena 4. Staf kita hampir 300. Dia bilang 300 darab 4 kat 1,200 sign. Oh, saya kata parah kan. Kalau saya lambat sign, you all tak dapat Q8, lambat dan sebagainya tu. So, minta ambil dah baru ni, ambil semua, sign. Sign, cara ambil jangan saya jangan ni, jangan rakam pula. You ambil sign bila pun, tapi sign kali 21 bila. Sebab saya tak tengok ribu-ribu mana saya tengok tarikh. Tarikh saya mesti sama dengan tarikh tuan. Tak boleh kena 22 saya nak tengok satu, lambat kan. Sign semua 21 bulan. Boleh tak sign selepas tu? Boleh. Kita urus kemudian. Urus kemudian tu harus nak jadi kemudian. So kita unit tolong maklum lah. Kalau nak tu boleh lah menolak? Boleh, tak ada masalah. Awak nak nolak, lala tengok juga. Tak, apa you nak sikit, tetap acara tu juga. Takkanlah kerajaan ada dua sistem. Okey. Okey. Urusan kewangan dan sebagainya, kita bagi tata kelola dan sebagainya. Okey, libat urus dan mufakatan. Okey. Lain ni saya ceritalah. Ada 3 takbir urus kemanusiaan, Blue Ocean Strategy dan Sustainable Environment. Okey, waktu penutup saya urang balik ni. So saya nak cerita tentang kemanusiaan, iaitu kasih sayang. Kasih sayang, loving and caring. Loving and caring. ABK? Loving and caring. So daripada konsep loving and caring, kita nak bawa tuan-tuan dan perempuan dan sebagainya tentang konsep berkawan dan memimpin. Next. Daripada sini, cancel. Daripada kasih banyak. Yang lain tu, apa itu pemimpin? Konsep kepimpinan, iaitu seni untuk mempengaruhi orang lain mengikut visi dan misi. Dia seni. Ada orang kata autokratik boleh. Arah je lah. Arah. Boleh juga. Kan? Arah. Sometimes kita buat itu juga. Itu kan ada orang melompat. Buat surat arahan. Sila mengikuti 42 mata kredit. Ada yang melompat pada. Boleh bagi. Kan? Arahan pun boleh juga. Sometimes tetapi kita lemah kawasan lain. Bukan kalau kita nak buat itu, kita tak buat yang lain, kita buat juga. Dan sebagainya. Okey. Bagaimanakah kita nak pengaruhi orang mengikut visi dan misi? Apa itu visi meritokrasi? Visi. Visi meritokrasi. Membangunkan pelajar penuh putra dalam bidang sains. Okey, baik orang skema sikit lah. Lalu skema perempuan. Kalau ni perempuan ni skema, lelaki dia kurang skema sikit. Okey, Hidayah.
Saya tak skema sebenarnya. Saya bukan orang biasa, saya tak skema. Okey, yang setakat saya ingat lah, apa ni, penjana unggul Bumi Putra ke IPTA dalam bidang sains. Dan teknologi. Penjana unggul, penjana unggul, pelajar Bumi Putra berkualiti ke IPTA. Lebih kurang lah, saya tak ingat sangat. Lebih kurang lah. Penjana konsennya adalah penjana unggul untuk daripada membekal untuk kepada sains teknologi, kepada institusi akademik dan sebagainya. Kalau ikut dia dulu terah 3-20 kan. Lebih panjang ayat dia, kita minta Azra kat bahagian mesti dia ingat. Dia jaga bagi pembangunan belajar, kalau tak ingat dah tahu lah. Okey, baik. Visi penjana unggul pelajar Bumi Putra dalam bidang penjana unggul Bumi Putra dalam bidang teknologi lah, untuk mencapai Dia tengok balik. sains teknologi dan profesional. Sains teknologi dan profesional tu, sebab tu ada perakaunan, terutamanya perakaunan profesional di GP Pro. Dia lebih profesional. Perakaunan dah profesional tapi lebih profesional ke arah. Okey, itu kita wishes kan. Tetapi benda ni kita tak highlight sangat. Kita tak highlight sebab you dah tahu sebagainya. So visi misi college lebih kurang terserah. Dan seni mempengaruhi orang lain mencapai visi dan misi. Boleh. Kita keluar arahan pun boleh kan? Bersama. Okey. So, bagaimanakah untuk mempengaruhi mereka? Okey. Next. Okey. Khusus kepimpinan ni, pelbagai teori dalam kaedah kepimpinan. Selepas ni ada pengarah Selangor, ada kita mempraktikkan, selepasnya ada Dr. Syukur Farah. Itu teori-teori. Nanti tontonlah. Tetapi saya nak ambil satu kaedah, iaitu berkawan dan memimpin. Berkawan dan memimpin, iaitu Dale Carnegie. Ni Dale Carnegie ni buku dia, iaitu How to Win Friends and Influence People. Pernah baca buku ni? Siapa pernah baca? Selain KJ lah. Saya KJ saya bagi pinjam buku ni. Kau tak habis tu? Dah habis belum? Belum habis. Ini belum habis. Ini tak dapat baca dia, dapat dia juga. Tak banyak dah. Ini dah habis. Ambil dia pinjam dia. Saya bagi pinjam buku ni sebab sebenarnya asal dia, saya tengah makan di waktu di Samantas, Kelana Kuantan. Makan-makan tu ada orang berjual buku. Beli bang dulu lah. Dia tak berani nak buku. Oleh kerana buku konon-konon kek kan. Nak tengok. Lepas tu saya tertarik. Apa saya tertarik? Pada pengarang dia, Dale Carnegie. Dale Carnegie ni dari segi teori pengurusan memang banyak dalam teori-teori pengurusan ni banyak. Saya tertarik. Hanya Dale Carnegie tu saja. Dan saya baca buku tu, alhamdulillah banyak saya improvement dan sebagainya. Dan buat. Dan secara tak langsung, apa saya buat kat kolej ni pun banyak base. Not exactly. Dan saya nak ajak sama pemimpin leader ni pun sama-sama ke arah. Kita telah ni kasih sayang memimpin. Tidaklah terlalu arah sangat. Buat arahan, boleh buat arahan betul duduk jabat. Boleh? Kan? Berapa tu orang mau duit kan? Duit tak ada. Kalau tanda kosong, duit tak ada. Boleh buat macam tu, tapi tak payah. Kan? Kalau saya buat katanya, wah kok boleh tu. Kan? Kalau ikut tu pun payah juga. Saya pun banyak. Saya pening juga. Okay, memimpin dan kita tengok ada apa yang kita tengok. Okay, next. Prinsip berdepan dengan seseorang. Dia habis pukul 10.30 kan? Sebab kalau tidak sebab saya bagi poin-poin dia, kalau tidak saya bercerita. Prinsip berdepan dengan
Jangan mengkritik, menghukum atau merungut. Pendek kata, kalau orang tu kata, jangan, jika ingin madunya, jangan digolok sarang. Kalau ingin madunya, jangan orang. Kenapa juga kita? Apa balik? Tak, madu coba. Jadi ni merah tau kan. Ini madunya jangan. Sebab apa? Manusia umumnya tak suka dikritik. Ni, ada satu peristiwa. Ini pukul 9. Bila banyak tu saya boleh bercerita banyak sekali. Ada berlaku tembak menembak. Tembak menembak. Sebab apa? Sebab ni kejenayah. Tembak menembak sampai ke pagi. Malam sampai ke pagi. Tembak-tembak sampai malam ke pagi. Okey, saya pendekkan cerita sikit. Yang penjenayah tu mati ditembak. Bila mati ditembak, ada satu catatan nota dalam poket dia. Apa dia tulis? Hati yang murni ini tidak ingin menyakiti. Penembak tu, penjenayah tu beranggapan dia tu adalah mangsa keadaan. Mangsa keadaan. Penjenayah pun tidak bermangsa keadaan. Sebab umumnya manusia tidak suka dikritik. Tak suka dikritik. Mangsa keadaan. Apa nak buat lagi? Ada satu kajian di penjara Sing Sing. Penjara Sing Sing kat mana lah? Tak pasti penjara Sing Sing kat mana. Nama penjara Sing Sing. Daripada kajian tersebut 90% mengatakan penjenayah banduan tu, bukan banduan, kalau masih penjara bagi banduan kan, banduan tu mengata mereka tidak bersalah, mereka adalah mangsa keadaan. 90% di dalam penjara mereka tidak bersalah, dia adalah mangsa keadaan. Ini kan kita, kawan kita sebelah meja dan sebagainya, orang dalam penjara yang kata sah banduan itu pun kata mereka tidak bersalah, mangsa keadaan tanpa orang lain. Umumnya manusia tidak suka dikritik. Boleh-bolehnya janganlah mengkritik, janganlah menghukum, janganlah merungut. Merungut pun tak boleh juga. Kan? Secara amni ada itu ke arah tu. Ada sometimes ini bukanlah kitab suci. kita ke arah itu saja. Elakkan merungut, elakkan menghukum, elakkan mengkritik, kecuali keadaan-keadaan yang tak. Sebab manusia tidak suka dikritik. Yang kedua, berikan penghargaan yang ikhlas dan murni. Berikan penghargaan yang ikhlas dan murni. Contohnya, kalau kita pergilah Rumah Azimah. Contoh Azimah bukan betul kan? Kata kamu dia bersepak, Azimah ni tahu tak bersepak. Sebab anak dia dah besar-besar. Dan kalau Rasulullah Wati mungkinlah. Sebab ada kecil ni. Dah kurang kan? Okay. Pergi rumah dia, kita kenalah bagi penghargaan dan ikhlas dan murni kan. Takkan kata, cantiknya rumah you, pada rumah dia sepak, takkan jaga gitu. Kita tak ikhlas tu kan. Boleh tak? Kita kata, dia tak boleh kritik, kita kena bagi ikhlas penghargaan. Rumah dia sepak, cantiknya rumah you, kita tak ikhlas. Kita carilah rumah tu apa yang canggihnya. Tengok-tengok ada aquarium ikan. Kan? Ikan Nemo. Tak ada pun rumah dia. Saya dulu pernah beli ikan Nemo tu, memang
memang rumit. Memang rumit. Cak ada air masin, memang rumit. Tapi saya selalu tak ada rumah, memang hati semua. Kan? Kita cakap, kita terus kepada yang banyak-banyaknya ada benda yang bagus. Kita puji, cantiknya ikan awak macam mana, apa nama. Secara tak langsung dia rasa dia manusia ni dahaga kepada penghargaan. Dahaga sangat penghargaan. Sama lah seperti dahaga kepada makan dan minum. Manusia ni dahaga kepada makan sama seperti makan dan minum. Kalau tak, baru ni dialog mau pakai tak penghargaan, tak ada penghargaan. Banyak dia terus penghargaan. Saya rasa kat Kolizem bagi banyak dah penghargaan, tapi tak cukup. Kena ipar patutnya bagi ni, bukan bagi tu. Nanti saya tak macam tu lah. Sebab kita dahaga penghargaan. Kita dengan manusia tak salah pun. Kalau kita tengok Skinner, teori Skinner, tahu Skinner? Ini kena panggil cikgu lah Skinner. Okey, teori Skinner dia kata apa? Ini teori pembelajaran. Teori pembelajaran Skinner. Kalau tanya Skinner tak tahu lah. Okey, pendekatan Puan Zah. Skinner, takkan tak kenal? Pernah belajar, okey lah. Ustaz. Okey, bagi awak akademik sikit ni. Dani. Apa? Dari Skinner. Stimulus dengan stimulus Operon stimulus dengan tidak balas. Skinner menampakkan bahawa binatang yang diberi penghargaan lebih banyak mudah untuk belajar berbanding dengan yang diberi hukuman. Macam suckers kan, hukuman lebih banyak. Skinner teori pembelajaran. Sekarang cikgu pun ramai tak tahu lah. Lebih banyak dari dia bagi banyak kepada galakan. Galakan kita bagi galakan haiwan tersebut lebih banyak tu. Tetapi teori itu dari asas kemudian dibuat oleh teori-teori psikologi dan fisiologi yang lain, dibakukan kepada manusia dan menjadi result yang sama. Manusia disuka diberi hargaan daripada hukuman. Okey. Bangkitkan keinginan yang membara dalam diri seseorang. Bangkitkan mara dalam. Macam mana membangkitkan? Okey. Macam kita pergi kakom hari ni, kita buat jalan. Kita bangkitkan, kita pergi khusus team building. Bangkitkan tu. Kita buat cheer dan sebagainya. Bangkit keinginan mereka ingin berjaya. Mereka sendiri, atlet-atlet itu sendiri yang nak berjaya. Bukan kita suruh, mereka sendiri. Bangkitkan keinginan kepada staf-staf besar-besar ini untuk berjaya tu. Okey, berjaya. Sebab apa? Bila tu kita berkonsep penghargaan. Sebab itu kita buat apresiasi penghargaan akademik. Kan? Bagi IPA ni 1000 bagi. Pada mula-mula kan? Mula-mula orang alah apa. Tapi kalau setiap kali buat, dia tak pernah naik. Dia tak pernah naik, masalah juga kan? Kan? Ada tak? Contohnya, kalau awak rasa mula tak apa, tapi orang lain saja, tapi awak tak pernah naik, awak rasa apa? Dia rasa malu, dia rasa apa pun. Aku ni teruk sangat tu. Oleh sebab itu bangkit dan rasa membara di mereka. Okey. Ini berlaku kepada apa nama? Kes satu pekerja kilang. Pekerja kilang untuk buat production. Umumnya dia hanya 5 tan hingga 6 tan untuk satu shift production kilang. Kemudian owner dia lah, pemegang saham dia ubah manager untuk tambah. Tak boleh pergi jauh, pergi lah habis pergi 6 dia pergi ubah, datang manager yang straight, awak kena buat ini, kena buat ini, buat ini. Tak berubah juga.
Kemudian ada yang satu manager yang santai saja datang, dia berkawan dan memimpin. Dia buat kaedah dia kan. Oh, dia tanya, dia mula datang, berapa tan production? Oh, dia kata nah. Betul. Dia ambil kapur, dia tulis pertama-tama 6 kat lobi. 6. Terima kasih kerana kita dapat 6 tan pada siang. Shift malam datang, dia kata ni apa nombor 6 ni? Oh, manager tadi telah memberi penghargaan kepada kami telah menghasilkan 6 tan. Bila datang pagi esok, ukur tu nombor ukur 7. Masuk malam, weh kami yang buat lebih baik daripada dia. Lepas tu yang pagi, weh darab dia buat kena 8. Production telah meningkat sampai 12 tan. Sebab keinginan dia sendiri yang nak buat, bukan manager semua. Sendiri dia nak. Pensyarah-pensyarah dapat buat, dia sendiri dia nak. Aku nak macam tu, berkipas kan? Aku sendiri nak kan. Bukan kita semua. Orang tak nak, kita buat tak tahu je lah. Dia sendiri yang nak. So kita bangkit keinginan untuk seperti itu. Sebab memang kita kata manusia ini dahaganya penghargaan seperti dahaganya minuman dan makanan. Kita bangkit tu. Apabila berdepan dengan manusia, kita dah ambil 3 prinsip tersebut. Boleh? Next. Apakah membuat orang suka kepada? Tak kenal maka tak cinta. Kan? Macam mana nak bagi orang cinta kat kita? Cik. Nak bagi suka kat kita, cinta dia masalah lah. Kan? Yang pertama sekali, beri perhatian yang ikhlas kepada orang lain. Beri perhatian yang ikhlas saja. Dah makan ke belum? Pagi. Kan? Pagi kan? Tahu perempuan lah. Lelaki pun sama je. Beri perhatian. Apa khabar? Dah makan dia belum? Ayu, have a nice day. Kan? Orang suka tak? Suka. Ada tak? Ada ke orang tu? Ada ke? Ha? Kan? Suka. Kebaca orang suka. Caring. Sebab dengan caring itu, loving and caring. Dengan caring itulah apa yang jatuh cinta. Kan? Caring saja. Okey. Perhatian yang ikhlas. Ikhlas tau. Perhatian yang ikhlas, bukan tak ikhlas. Ustazah, orang tu balik jauh-jauh tu, Allah alhamdulillah balik bang. Kan ikhlas perhatian ni. Mesti dulu jauh pun, good morning, makan apa ya? Kan? Tak patut ni, itu memang penghargaan. Dia carry, beri perhatian dan ikhlas kepada orang lain. Beri ke? Kan? Betul khusus. Saya pernah buat. Apa yang saya cakap memang saya buat. Saya pernah test. Saya pernah test. Cantiknya baju hari ni you. Saya tengok makin lama makin cantik. Saya makin lama makin cantik. Yang tak cantik kita tak payah putih lah. Kan? Kawan dia pula, aku putih dia tu je, aku tak ada lah. Pernah dia pun cantik. Kan? Penghargaan, bagi penghargaan yang belah. Yang kedua, tersenyum tak? Kan? Tersenyumlah. Senyumlah. Senyumlah dengan senyum. Senyumlah. Ambil kilap. Senyumlah. Kan? Kan? Ustaz, nak dengar aku tu Ustaz? Tak nak dengar. Apa? Kan dengan geling. Senyum. Yang ketiga, ini susah sikit saya nak buat.
Saya katakan, tapi saya cuba lah. Menyebut nama yang dengan betul. Ini saya ni kadang saya memang belasah saya sebut ya. Tapi saya faham. Menyebut nama yang betul. Sebab bahasa yang paling indah sekali adalah nama. Kan? Kan? Contohnya Zakiah. Bahasa yang paling indah pada dia adalah Zakiah. Kalau panggil Zakiah, kita tahu lah dia suka ke tidak kan? Boleh juga mungkin bawa sama anak kamu. Dia panggil Zakiah, dia panggil Zuria. Tak habis kan? Sebab bahasa yang paling indah, saya dah sebut nama dengan betul. Saya cuba ke arah tu, kadang-kadang pun saya tak. Kata tu saya susah ingat nama orang. Susah nama yang katakan. Sebab ni. Susah seboleh-bolehnya. Okey. Menyebut nama. Yang keempat, jadilah pendengar yang baik. Dorong dan orang bercakap dengan diri dia. Kita jadi dengar, dia biar cakap dengar. Orang suka bercakap dengar. Orang tak suka dengar kita cakap. Kan? Orang suka dia yang nak cakap. Sebab itulah dalam statistik nombor telefon, bahasa yang paling banyak dia disebut oleh orang. Apakah? Saya. Kan? I rasa beginilah, I rasa itu, I tengok lain semua. Kan? Dia tak pilih you, no, I. So, jadilah pendengar yang baik. Dengar tu. Dengar saja. Cik Anis, dengar tu. Okey, jadi dengar yang baik. Sebab orang nak bercerita jangan tanya. Dengar je, dengar. Baik. Sikit pada dengar je. Kaya nak cerita banyak-banyak tu. Dengar saja. Dengar saja. Jadi dengar yang baik. Ni nak menarik macam mana orang suka kat kita. Kalau kita cakap dia mau cakap, kita cakap dia kat, kita suka tak? Tak suka lah. Kita cakap dia, ya kan? Ya kan? Kadang-kadang saya suka reverse juga. Dia cakap ni, saya cakap dia. Saya tak apa-apa tu. Saya kata nak bagi dengar yang baik. InsyaAllah orang suka pada. Orang suka ni, tak suka ni isu yang besar tau kepada setengah-setengah. Contohnya grup terror siapa tengok tu, anak dia tak ada orang kawan. Anak dia tak ada orang kawan. Kesian anak saya apa ni. Dah berhenti tu. Berhenti. Ada orang budak dia dah berhenti. SCP pun tak tahu siapa dia, tapi saya tahu. Anak dia dah berhenti tu. Siapa? Ada apa gerak. Betul. Mak ni lah kan dah berhenti. Betul. Anak dia dekat C3. Anak bila ni satu blok pergi rumah dia. Lepas tu berhenti. Sebab apa? Susah nak kawan. Dah lah pergi mentubik. Kalau boleh senyum apa kan, berkawan. Jadilah pendengar yang baik. Okey. Yang seterusnya, memperkatakan tentang sesuatu yang digemari oleh orang lain. Berkata sesuatu yang digemari oleh orang lain. Prinsip tadi, orang suka tak suka dikritik. Apa orang tu gemar? Kalaulah orang tu suka cerita tentang bola sepak, kita cerita tentang bola sepak walaupun kita tidak tahu. Sebab tu apabila kita nak jumpa salah satu orang sambil, kita study apa dia nak, apa dia suka minum, apa semua. Kita tak suka, kita soalnya automatik kan. Dia nak apa tu bang perkara. Contohnya orang tu suka makan Nescafe, kita tahu dia Nescafe apa keadaan. Secara tak langsung kita nak tarik dia suka pada kita. Kita telah layan dia. Carry very loving caring. Seterusnya, buatlah orang itu berasa penting laku dengan cara ikhlas. Okey. Buat dia tengok dia.
Kalau tenung mata dia sambil cakap. Saya payah kalau lantai janji lain. Saya jatuh ke hati payah. Tenung ada. Bila kita buat. Kalau lah saya cakap dengan Kuzai, tapi dia tengah handphone. Tengah Facebook apa. Tapi kat Kuzai. Kuzai kata apa? Saya bersih bersama dia. Ya. Bagilah perhatian dengan baik. Titi. Sampai ada 3. Titi Nocha. Okey. Buat nak menyebut nama dengan betul-betul. Nocha. Dia baca cerita tu kan. Dia banyak contoh. Okey, sebab tu saya kadang-kadang belajar nama-nama yang paling tersebut, Atika kan. Tersebut. Kadang-kadang. Okey. Okay, next. Apa kebahagiaan orang suka pada kita? Okey. Bagaimanakah meyakinkan orang mengikut kemahuan kita? Ini tak tempat nak bagi lawa-lawa perempuan, tak tempat. Banyak dengan kerja tu buat tak lawa sikit lah. Tapi poinnya adalah yang pertama sekali, elakkan berdebat. Jangan berdebat. Kita nak bagi orang ikut kita, jangan berdebat. Elakkan berdebat. Kita nak buat gini, elakkan berdebat. Yang kedua, hargai pendapat orang lain. Jangan kata anda silap. Orang tu cakap awas silap. Berani juga kan? Kan? Buat. Kan? Ada ya? Ada cakap anda silap. Berani juga kan? Kan? Rabiat tu ada ya? Dia nak nama dengan baik kan? Saya cuba lah bagi semua. Kan? Elakkan debat. Jika kita salah, aku ikhlas dan segera. Ini pun susah kat kita. Susah nak minta maaf ni kadang tu. Tapi kita cubalah belajar. Kita salah, kita bukanlah Nabi maksud. Kita salah, kita cubalah. Mulai dengan mesra. Kan? Mulai dengan mesra. Dengan mesra. Dalam hati tu cakap. Hulu salah, beri makan. Mesra tu. Sebab tu kada kafe ni ada kita ada buat makan juga. Kan? Bagi untuk cool down. Kan? Sampai. Kadang bagi majlis kan? Saya ingat lagi. Kes, saya pergi jumpa Datuk Maharaja Lela. Faham? Kes, pelajar meninggal dunia. Berjemaah. Kan? Berjemaah. So saya pergi dengan waktu tu saya HCP. Saya kira 41 saja. Saya bawa pengarah saya. Pengarah saya bawa memangku. Pengarah bawa 52 lagi, belum 54 lagi. Saya bawa dia. Soalan pertama dia tanya, cik grade berapa? Soalan pertama, cik grade berapa? Kalau saya seorang pergi, lu nyai takut, saya tak takut. Tak, saya tak kata, pengarah saya cakap saya grade 5 budak pengarah tu. Dia mampu 54. Terus, dia duduk, kali pak datang air apa semua. Terus cakap, buat gini, patutnya buat gini. So dia kurang kembali. Pada sebelum tu raja dia punya marah. Bukan marah kat saya, dia marah kat polis. Tapi selalunya orang kata saya. Tapi tak saya. Dia marah kat polis. Sebab polis tak pernah jemput dia. Polis tidak pernah jemput dia. Sebab itu yang baru ni orang nak buat gemur apa? Gemisik Cakna kan. Saya willing juga panggil juga. Walaupun saya yang kena marah lah. Orang tak tahu siapa jawatan kuasa. Tengku Ali kan. Dah datang. Saya tak kira saya nak panggil. Dr. Syarifah, doktor semua marah saya. Kenapa panggil ni buat apa, menyusah ke apa semua. Tapi saya walaupun susah. Betah kerja buat semua kan. Sebab orang nak jawatan kuasa nak, saya tu sambut saja. Kalau saya suruh, dia jadi ongeng kan. Tapi kalau dia nak, dia tak boleh lah. You nak kan? You nak kan? You ikut. Dia mudah. Sebab mereka yang nak.
terjemput juga kembali tu. Payah. Kan? Sebab kena keputusan Menteri Pendidikan. Saya kerah Aisyah, kerah TV, buat balik ini, buat video, buat kita tengok. Sebab apa? Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan ni sebab ada di tanah mengandung Seri Menanti. Takkanlah raja tak pernah mari sini. Dia lalu aja. At least kita dah jemput. Pernah tak jemput? Tak pernah kan? Kat mana tadi? Mula dengan baik. Okay, next. Adalah orang lain berkata ya sekarang juga. Bila nak mohon kita cakap dengan Cik Nasib Cik Makat tu. Kita ajak dia kata ya sekarang. Ya kita buat. Apa yang kata dia tadi kata ya. Kau buat gini. Waktu dah tak nak buat gini. Ya. Sampai dia kata ya. Lepas tu dia cakap bila dapat bukan you kata you nak buat lah. Kan? You dah kata ya. Padahal kita semua dah kata ya. Tapi pernah kena dengan saya ni. Dia kata tu. So berkata ya sekarang juga. Supaya orang mengikut arahan kita. Sebab kita berkawan pemimpin. Boleh kita arahan orders terus. Tapi saya kata nampak lebih semua kita masih bincang dengan apa semua. Sometimes idea kita memang bagus. Sometimes kita tak nampak benda lain. Kita tak nampak seperti orang lain nampak. Pernah tak saya cerita? Sebelum saya pernah cerita banyak kali begitu. Ada tanah di satu bandar, ada rumah berhantu. Nak cerita kan? Cik belum jadi dengar apa? Rumah berhantu. Tak. Rumah berhantu dijual. Satu bandar tu tahu tu rumah berhantu. Ada hantu rumah tu. Ada hantu. Kat kawasan ni pada juga. Adalah kontak tu dekat kawasan tu pada setiap. Saya tak nak cakap lah kan. Tapi kat belakang tak ada misalnya. Sebab kat belakang macam-macam dia gitu. InsyaAllah tak ada apa kan TV. Rumah TV paling hujung tak ada apa-apa. Rumah TV ada? Tak ada. Tak apa heran duduk rumah tamu berlari malam paling. Pergi tengok bukan apa. Rumah turun sangat. Warna hijau apa semua. Nampak macam ratu. Tak ada hantu pun. Okey, kat level. Dekat tandas. Tandas lelaki kau tak ada perempuan. Orang cakap saya sebab dia buat maintenance kan. Dia rasa lain. Tapi itu 2 tahun lepas, tahun ni tak ada lagi. Kat mana tadi? Nama berhantu kan? Dijual. Kan dia buat kat 5 tahun. Hantu pelari. Sebab rumah dia tak ada. Rumah dia tak ada. Dia untung dia sodok rata. Kan? Hantu pun dari rumah tadi dia donor kan? Tak hantu belum rumah tak? Ustaz, hantu belum rumah Ustaz? Hantu belum rumah? Tak belum kan? Dia untung, dia sodok, dia rata, biar 5 tahun. Bagi tanah tu mendak, tapi dia buat taman perumahan. Dan dia buat lipat kali ganda. Sometimes kita tak nampak satu. Ada orang yang nampak the real life. So walaupun kita idea kita hebat macam mana, kita dengar juga idea orang lain. Mungkin dia nampak another side yang selama ni kita tak fikir. So kita boleh, bukanlah tu hala tu kita tak sama, cuma kita boleh cara bergerak. Okay. Kita hal itu hala tu. Contohnya PK pun dah belum dekat tu. Tuan tak boleh kena pecah kecil. Saya dengar. Sebab peraturan dia macam tu. Kena dia sebuah ke? Kadang-kadang perkara-perkara tu kita perlu dengar. Sebab tak boleh tu. Kita tenang tu. Dan bagi orang ikut tengah kita, bagilah orang lain banyak bercakap.
dalam talk ni saya pula benda cakap. Tuan dia nak cakap kan. Saya kata you orang tak tenang dulu kan. Kau bagi cakap, bagi satu apa bagi pasal. Apa pasal tenang kau cakap. Kan? Bagi banyak kau cakap. Bagaimana meyakinkan seseorang mengikut kemahuan kita. Next. Biarkan orang itu berasal. Idea itu idea dia. Idea ni idea kita. Kan? Idea kita berbincang, kita berbual semua. Lepas tu dia fikir-fikir, oh itu idea dia. Bila dia rasa itu idea dia, insya-Allah dia kerja lebih daripada yang sepatutnya. Lebih daripada ada sepatutnya. Ya. Contohnya Rosita. Kita kena buat kursus gini-gini. Betul kita bagi idea tu. Kita buat gini, kita panggil orang kita buat surat. Sebab bagi dia yang tak sih, dia masih itu idea dia. Dia akan kerja lebih. Kodoh. tak kena kecam. Tanyakan saya suruh kan. Cuma susun kan. Sebab dia merasa susun macam mana kan. Dia start 8.30. Saya pun 8.30 sempat masa datang. Jauh nak terakhir. Lepas subuh ke kau. Sebab selalu saya flexi time. Selalu saya sampai office pukul 9. Cubalah berlaku ikhlas melihat dalam melihat satu perkara dari sudut pandangan orang lain. Ikhlas kita dengar. Setuju. Bersimpatilah terhadap idea dan keinginan orang lain. Orang lain pun ada keinginan. Saya nak buat macam ni. Kita bersimpati dan kita kena twist dia. Taklah rigid lah. Sebab vision tu sama. Dia buat ini, mungkin cara dia lebih baik. Kita bertoleransi. Nizahah selalu pernah. Nizahah. Betul eh? Saya selalu Nizahah. Betul. Selalu dia buat gini. Kata tak ini. Okey boleh. Pasal? Nizahah pernah pasal? Okey. Pilih pendekatan yang lebih mulia. Tengok jangan ni betul. Kita buat cadangan. Mana lebih sesuai? Kadang-kadang idea kita bagus pun. Dan sebagai mimpi kita tak boleh rigid sangat. Yang penting kita tempat pergi itu sama. Ada orang nak pergi Seremban, lalu Bukit Putus. Ada yang straight yang jalan sekarang. Ada kat Rembau, ada kat Tampil. Kan? Lori terbalik contohnya. Lalu tempat lain. Dia kata pagi-pagi jam ni kita lalu. Mana? Kan? Kalau hari ni hari bulan ni hari Rabu, hari Selasa ada Puan Bali nanti, insya-Allah jam. Kan? 29 jam. Tetapi dah kurang jam sebab kita dah flexi time. Balik ambil sampai pukul 11 malam. Itu parent pun tak okey sikit. Kita nak kalau ikut sampai 7. Kalau ikut tu tak kira. Peraturan berkata sampai pukul 7. Peraturan pukul 7. Tak, kita flexi sampai pukul 11. Kadang-kadang dah pukul 5 habis office nak datang pukul melompat semua masing-masing. So kalau tidak staff kita pun jam. Kan? Tapi kalau kita keras sampai pukul 7 pun boleh juga. Itu pun satu juga. Saya pun mula-mula tak boleh. Tidak boleh cuti tambahan. Tidak boleh cuti tambahan. Tapi daripada awal pun saya cakap bukan tidak boleh. Setakat ini tidak ada cuti tambahan. Kalau ada siapa guru waris, siapa dia guru waris? Ada. Saya cakap setakat ini tidak ada cuti tambahan. Sebab saya yakin nyatanya percaya lepas dia akan dapat juga. Lepas tu bahagian kata kolej boleh memohon. Kita nak mohon nak cuti je mana masa singkat kan? Tak nak, kami tidak mahu memohon. Kolej dan kami tidak mahu memohon. Bila kami tidak mahu, okey semua kena ambil cuti tambahan dan cuti gaji ditentukan. Dia arahkan terus. Kan? Sebab kita yakin dan saya percaya. Sebab dia mereka pun seperti kita juga ada atas lagi dan sebagainya. Kan?
Tapi kalau tidak. Kalau tak bagi cuti, tak apa, tak cuti pun tak apa. Kita semangat belajar, mengajar sini. Pensyarah-pensyarah semangat. Sebab susah. Okey. Huraikan idea anda itu secara lakonan. Buat secara lakonan. TV berlakon dan sebagainya berlakon. Buat secara simulasi. Cara lakonan. Contohnya arkitek. Dia nak bagi idea tu, dia buat apa dia? Model dahulu. Bernampak. Kalau nak buat secara lakonan. Kan? Buat cara idea tu supaya orang nampak. Secara lakonan. Ataupun buat cara macam dia buat rehearsal. Secara lakonan, aku nak buat step-step dia. Buat secara lakonan. Biasa kan? Secara lakonan. Dan beri cabaran kepada seseorang. Saya cabar awak buat. Saya nak awak buat. Okay? Next. Okay, ini last. Okay. Seterusnya barulah jadi pemimpin. Mula prinsip kita berdepan dengan orang. Kemudian bagi orang suka pada kita. Dan baru kita memimpin. Kalau kita pedisik kena bawa garang dan sebagainya tu, mulakan dengan pujian dan penghargaan yang ikhlas. Bagi penghargaan dan pujian dengan ikhlas. Bila orang buat satu benda, bagi penghargaan dan ikhlas. Banyak keadaan saya bagi, kadang-kadang saya pun lupa. Orang capai peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa, bagi penghargaan saja. Bagi penghargaan yang ikhlas. Terima kasih membuat, kan? Jadi pemimpin. Leader dengan manager lain. Manager, jom. Leader kita kau. Pernah konsep tu kan? Kemudian dengan memberikan perhatian yang secara tak langsung terhadap kesalahan orang lain. Kita cari perhatian secara tak langsung. Kita aware dia. Ini kadang-kadang saya susah nak buat juga. Kadang-kadang berperhatian secara tak langsung kepada kesalahan. Orang tu buat kesalahan. Okey, contohnya okey. Ada pilot. Dia naik kapal terbang naik atas tu, ada kerosakan teknikal kepada kapal terbang. Boleh mahu. Dia adjust supaya. Dan bila turun, dia tak terus marah. Dia kata, harap-harap lain kali jangan buat lagi lah. Normally kesalahan yang tak langsung kepada orang lain. Kalau jangan direct blame dia, dengan harapan jangan tak buat lagi. Ini kebanyakan orang, tapi ada orang tak boleh. Kalau buat salah satu kali, terbasar juga lah. Kan? Dalam keadaan yang tu. So, tapi boleh perhatian, cara tak langsung, kita sipi-sipi, bagi dia terasa. Cara tak langsung bagi dia terasa. Dia terasa supaya dia akan betulkan ini salah dan sebagainya. Utarakan kesalahan anda sendiri sebelum mengkritik. Kita cakap, oh saya rasa salah. Bawa sebelum kritik ni. Prinsip asal tadi jangan kritik kan. Sebelum kritik orang lain, kita kritik diri kita. Saya rasa saya ada kelemahan ini baru kita. Sebab apa? Kita sendiri pun tak perfect. Tak ada apa-apa mesti. Tentu orang yang tak perfect. Dan tidak ada orang kata diri dia salah. Dia kata semuanya betul. Kan kajian tentang sing-sing kan, 90% bangga kata mereka adalah bangsa keadaan. Kemudian ajukan pertanyaan, bukan memberi perantau dengan perintah. Ada pertanyaan. Contohnya lah, ada pertanyaan kepada Atika. Contohnya lah, mata kredit macam mana, dah cukup dah semua? Tanya dah. Kan? Ada ke pertanyaan? Kan? Ada ke pertanyaan? Bukan beri perintah. Kan? Tanya lima.
Blok A5 ada masalah apa tandas semua, kita dah tahu dah. Cuba tanya dia. Kan? Kalau dia tak ada jawab, mungkin dia tak tengok. Kan? Saya dengar ada kata tu, cuba tengok. Kan? Ada tandas tu rasanya tak ada masalah. Betul ke? Padahal kita tahu dah. Indirectly, betul dia, oh betul lah, memang ada masalah. Betul lah. Secara indirect ni. Dan menyelamatkan maruah orang lain. Setiap orang dia ada maruah. Kita tak boleh jatuhkan maruah dia. Tak boleh jatuhkan maruah. Sometimes kita tak elakkan ban dalam mesyuarat. Kita panggil full stop. Begini. Elak dengan maruah. Dan itu adalah konsep menjadi seorang pemimpin, berkawan dan memimpin. Okey. Sebab slot saya perasmian dan dengan slot ada sebarang pertanyaan. Sebahagian saya buat dan saya nak galakkan kita sama-sama buat supaya kita bergerak ke tengah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Okey. Asyik? Ada pertanyaan? Ada? Okey. Ada pertanyaan ni tuan? Aisyah? Zakatnya belum? Ni saya bagi pinjam balik nah. Baca balik lah. Nanti tanya. Nabi dah baca tak baca? Baca lah. 90%. Hanif berapa persen lah? Itu antara yang saya cuba buat. Not exactly. Saya suka berkawan dan sebagainya, pergi tengok, influence. Itulah cara, itu saya nak galakkan tuan-tuan. Itu. Not exactly itu, tapi ini adalah ke arah. Kita pun tak darah tinggi. Kan? Kalau kita ada harap orang tak nak ikut, kita sakit-sakit lalu kita masuk hospital. Orang tak nak ikut cakap kita, dia nak ikut cakap dia. Tapi kita buat influence. Saya ulang balik, yang pertama sekali, bila berdepan dengan orang, kita tahu prinsip-prinsip asas. Yang kedua, bagi orang suka kepada kita. Kena bagi orang suka kepada kita. Yang ketiga, bagi dia ikut kemahuan kita. Kemudian barulah kita memimpin. Ada slide lagi? Okey, ada lagi. Saya ingat habis dah. Berikan pujian sedikit kemajuan. Okey. Beri kemajuan, beri kesenangan. Terima kasih. Kadang-kadang tak lepas dah. Baru ni saya beri pujian, tapi tak ada seorang pun like, tak ada akun. Kita tahniah. Tahniah kepada semua melepas 42 mata kredit. Kita tahniah. Tak ada seorang pun respon. Tidak ada seorang pun respon. Saya nak buat kemajuan. Cuma ada tambahan Adi dengan Azra masuk. Azra tak. Ada okey. Bukan minta. Jadi ya kita. Dia kita bagus nanti. So tak apalah, kita masuk dalam tu. Okey. Dalam keadaan tu. Berikan seorang reputasi yang baik tentang kebolehannya. Contoh Atikah kita bagi bagus, semua mata kredit berubah. Kalau kita alhamdulillah 100%. Pada waktu itulah bila penambahan biasalah. Kalau berlaku apa-apa, saya kena pengarah yang kena suap ni sebab apa? Sebab apa? Ini adalah KPI, KSU dengan KPPM. Kalau 7 hari berkursus tu KSU, kalau mata kredit tu KPPM. Pencapaian tu gaji dia berdasarkan KPI. Contohnya belanja mengurus mesti berapa persen? 100% ada orang dulu. Kalau tak capai gaji dia kena potong. Mana tak ngamuk, marah lah. Patut gitu, patutnya semua pun buat gitu kan. Siapa tak dapat min potong gaji. Okey. Lagi berebut belajar orang. Aku tak kira aku buat kelas. Okey.
Berikan galakan satu kesihatan, berikan galakan. Okey, bagi galakan. Kesilapan kecil-kecil itu mudah-mudah diperbaiki. Dan berikan galakan kesilapan yang mudah diperbaiki. Dan seterusnya, menjadikan seorang itu gembira apabila melakukan yang anda hendaknya. Bagi mereka gembira. Orang yang dibuat tu dia rasa gembira. Orang yang dibuat tu dia akan buat beyond lagi. Habis tak? Okey. Dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya merasmikan majlis khusus ini dengan baik. Syukur Alhamdulillah, kerana pada hari ini kita sama-sama lah kita menuntut ilmu. You ada media-media untuk mencorakkan. Tuan-tuan lah yang banyak mencorakkan polis. Dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya merasmikan. Sekian.